A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tiga sidik yang dirahmati Allah sekalian, Muallim harapkan antum semua dalam keadaan sihat wal afiat insya-Allah. Baik, kita berada pada minggu yang ketiga. Pada minggu lepas, dan Muallim harap antum semua sudah menonton video pada pelajaran minggu lepas, iaitu berkaitan unit 2, berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan siapa? Dengan Warqah bin Naufal. Warqah bin Naufal. Banyak nasihat dan pesanan yang Warqah bin Naufal beri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itulah Rasulullah sedar, tahu yang mana beliau dipilih oleh Allah sebagai rasul yang terakhir. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Baik, untuk minggu ni kita akan sambung pembelajaran kita pada unit yang ketiga pada muka surat 7. Pastikan antum bersedia, ada buku, ada pensil ataupun pen ataupun highlight untuk tanda apa-apa yang penting, untuk garis benda-benda yang penting, supaya ingatan pembelajaran kita lebih berkesan insya-Allah. Okey, kita akan tengok pada muka surat 7. Okey, Muallim besarkan sikit. Okey, kita masuk bahagian dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah telah dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bermakna tugas Rasulullah sebagai rasul, sebagai penyampai telah bermula. Jadi Rasulullah perlu menjalankan tugas dia yang wajib, iaitu menyebarkan agama Islam, iaitu berdakwah. Rasul, maksud rasul itu sendiri adalah utusan Allah, utusan yang mana beliau kena menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Dan dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam buku tersebut, kita baca dua cara, dalam gambar rajah tu dua cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Jadi kena ingat, pada permulaan usaha penyebaran agama Islam, pada awalnya ada dua cara yang Allah arahkan kepada Rasulullah untuk menyebarkan dakwah. Yang pertama secara sulit. Yang kedua secara terang-terangan. Apa maksud dia secara sulit? Sulit ni rahsia, secara senyap-senyap, kan? Macam kita cakap kuat dengan cakap bisik-bisik, macam tu, kan? Sulit ni maknanya secara senyap-senyap, secara rahsia. Kita bisik orang ni, kita ajak dia cakap slow-slow, tak bagi orang lain dengar. Okey. Dan secara terang-terangan ni, kita cakap kuat-kuat, kan? Kita ajak secara umum, kita isytiharkan, dan sebagainya. Okey, jadi kita akan tengok secara detail selepas ini. Baik, dakwah secara sulit. Pada peringkat awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara sulit. Awal secara sulit dulu, secara senyap-senyap dulu, secara rahsia dulu. Baginda berdakwah kepada isteri dan anggota keluarganya. Mereka ialah isterinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, sepupunya Ali bin Abi Talib, dan hambanya Zaid bin Harithah. Keislaman mereka merupakan
sokongan awal terhadap usaha penyebaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara sulit, mula-mula Rasulullah berdakwah kepada ahli keluarga dia dulu. Orang yang terdekat dengan dia dulu. Yang pertama mestilah isteri dia, dan Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama memeluk Islam selepas Rasulullah diangkat menjadi rasul. Seterusnya sepupu Rasulullah Ali bin Abi Talib dan hambanya Zaid bin Harithah. Ini golongan terawal yang masuk memeluk agama Islam. Lepas ni kita tengok ada lagi yang akan memeluk agama Islam. Okey. Seterusnya kita tengok pada muka surat 8. Okey, pada muka surat 8. Okey. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga adalah antara orang yang mula-mula memeluk Islam. Kemudian diikuti oleh Uthman bin Affan. Isi baris ni kalau tak ingat nama, tak erti nak baca, tolong isi baris. Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awam, kan 6 Zubair kan. Siapa dulu kelas 6 Zubair? Okey, ni Zubair bin Al-Awam dan Al-Arqam bin Abi Arqam. Okey, maklum ulang. Kalau sempat isi baris boleh isi baris. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu juga adalah antara orang yang mula-mula memeluk Islam. Sayyidina Abu Bakar. Tadi isteri Nabi, sepupu Nabi, hamba Nabi. Sekarang Abu Bakar As-Siddiq. Diikuti oleh Uthman bin Affan, Zubair bin Al-Awam dan Al-Arqam bin Abil Arqam. Jumlah mereka yang menerima Islam pada ketika itu lebih kurang 40 orang. 40 orang. Golongan terawal ini diberi gelaran As-Sabiqun Al-Awwalun. Golongan-golongan yang masuk Islam, awal-awal masuk Islam, disebut sebagai golongan As-Sabiqun Al-Awwalun. As-Sabiqun Al-Awwalun. Okey. Golongan-golongan yang awal, iaitu golongan-golongan yang terawal masuk Islam. Dakwah secara sulit ini, secara rahsia ini berjalan selama 3 tahun. Anak-anak dirahmati Allah sekalian, dakwah secara sulit ni maknanya dakwah yang dalam keadaan yang sukar. Pada waktu itu masyarakat Arab jahiliyah masih lagi hidup dengan menyembah berhala, menyembah patung. Jadi Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah dengan orang-orang yang Rasulullah kenal dulu, dengan orang-orang yang Rasulullah rapat dahulu, supaya ajaran yang Rasulullah bawa ni tidak dihalang, tidak dibenci oleh orang-orang lain. Jadi dakwah secara sulit ni berjalan selama 3 tahun. 3 tahun lama ke sekejap? Lama kan? Lama. Jadi inilah antara golongan-golongan yang terawal. Disebut kat sini lebih kurang ada 40 orang. Sebut kat sini sebahagiannya. Ada apa? Sayyidatina Khadijah, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Zubair Al-Awam, kan, dan Arqam bin Abi Al-Arqam. Jadi golongan-golongan inilah yang digelar As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan yang terawal memeluk Islam. Baik, seterusnya kita tengok pula dakwah secara terang-terangan. Jadi faham tak tadi? Dakwah secara sulit itu senyap-senyap, dengan orang terdekat sahaja, dengan orang yang Rasulullah kenal sahaja, dengan saudara mara Rasulullah sahaja, dengan jiran-jiran yang terdekat sahaja. Ini kita tengok pula dakwah secara terang-terangan. Pada tahun ketiga kerasulan, maknanya dah masuk tahun ketiga kan, dah 3 tahun tadi dakwah secara sulit, masuk tahun ketiga kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan baginda berdakwah secara terang-terangan. Mula pada tahun selepas 3 tahun itulah Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Terang-terangan ni apa? Berdakwah secara terbuka. Kita pergi bandar, kita ajak orang kan. Kita ambil mikrofon dan kita cakap kuat-kuat, sebagai contoh macam itulah. Okey, berbeza dengan dakwah secara sulit tadi, senyap-senyap, bisik-bisik, orang-orang yang terdekat sahaja.
Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surah Al-Hijr ayat 94. Ini dalil, bukti yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terbuka. Dah habis dah tempoh secara sulit, secara senyap, secara rahsia. Sekarang dah sampai masa untuk berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Ajaklah siapa pun, orang yang tak kenal, orang kafir, orang jahat, orang baik, ajak semua sekali untuk memeluk agama Islam. Setelah menerima wahyu, tengok bawah tu Setelah menerima wahyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penduduk Mekah di Bukit Safa. Baginda menyeru kaumnya supaya meninggalkan penyembahan berhala dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa. Okey, kita baca dulu jadi makin terang. Tengok pada muka surat 9 pula. Okey. Muka surat 9. Okey. Setelah mendengar seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Lahab terus mendustakan dengan berkata, "Binasalah kau wahai Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Ini peristiwa selepas bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah daripada Allah untuk berdakwah secara terbuka. Lalu Rasulullah ajak semua penduduk Mekah berkumpul di satu kawasan lapang, dan Rasulullah naik ke Bukit Safa. Rasulullah menyeru kepada seluruh penduduk Mekah supaya memeluk dan supaya menyembah Allah yang satu. Jangan sembah dah berhala dan patung tersebut. Sembah Allah dan masuklah agama Islam. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Abu Lahab ni ketawakan Rasulullah. Kan dia kata apa? Wahai Rasulullah, kalau untuk benda inilah kau kumpulkan kami, untuk menyampaikan benda inilah, benda yang sangat tak berguna ni, kau kumpulkan kami ramai-ramai, tak payahlah. Tak payah. Dia mempelekehkan Nabi, dia mengejek Nabi, dia mempersendakan Nabi. Siap dia binasakan Nabi. Dia kata apa? Binasalah kau wahai Muhammad. Apakah untuk ini kamu kumpulkan kami? Kan? Buat benda kau kumpulkan kami ni. Kan? Tak ada faedah. Semata-mata nak cakap benda macam ni, tak payah. Orang kata apa? Boleh balik, boleh jalan lah. Kan? Lalu, disebabkan kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Masad ayat 1 hingga 5. Sebab tu dalam surah Al-Masad ataupun dikenali juga sebagai surah Al-Lahab. Surah Al-Masad, surah Al-Lahab ni asbabun nuzul, sebab dia turun ni sebab peristiwa inilah. Sebab kita baca semua orang hafal surah Al-Masad. Tabbat yada bi lahabin wa tab, kan? Surah Al-Masad ni surah yang pendek yang kita hafal, dan kalau kita faham maksud dia, rupanya dia menceritakan balasan ke atas Abu Lahab disebabkan dia mempersendakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi Muhammad menyampaikan dakwah. Kita tengok, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidiha hablum mim masad. Apa maksud dia? Kita tengok. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan binasalah ia bersama hartanya, dan segala yang diusahakan tidak dapat menolongnya. Ia akan menderita bakaran api neraka yang marak menjulang. Dan juga isterinya, seorang perempuan pembawa kayu api, di lehernya terikat tali dari sabut yang terpintal kukuh. Nampak? Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah dah janjikan balasan kepada Abu Lahab di atas sikap dan perbuatan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah janji, Allah kata apa? Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Binasa macam mana? Dibakar oleh api neraka. Kan, bukan sekadar Abu Lahab, tapi isteri dia pun dibakar dalam api neraka, yang mana tugas isteri dalam api neraka adalah pembawa kayu api. Masya Allah. Sampai macam tu sekali, Allah janjikan balasan yang teruk kepada orang yang menghina, orang yang mempersendakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pada zaman sekarang kan, kalau kamu biasa tengok, biasa tahu ke mak ayah pernah cerita, zaman sekarang ramai orang yang mempersendakan Rasulullah, orang kafir. Dan bila orang mempersendakan Rasulullah, kita sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman kepada Rasul, orang yang cinta kepada Rasul, mesti ada satu perasaan, iaitu perasaan marah ataupun benci kepada orang yang mengejek Rasulullah. Kita mesti berpegang teguh, Rasulullah adalah sebaik-baik manusia, kekasih Allah. Jauh bezanya kita daripada Rasulullah SAW. Jadi jangan biarkan sesiapa pun mengejek, mempersendakan Nabi kita, Nabi yang akan membantu kita, bersama-sama kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada peristiwa di Perancis. Di Perancis ada seorang manusia tu, dia menghina Rasulullah. Dia tunjuk kartun, dia kata Rasulullah ni berperangai buruk. Dia buat kartun dalam bentuk kartun. Jadi kita sebagai orang Islam, bila ada kejadian seperti itu, kita mesti ada perasaan marah dan benci. Tak semestinya bila marah benci ni kita pergi bunuh dia, kita pergi serang dia, tak. Paling-paling kurang dalam hati kita ni geram, marah, benci. Orang ejek kekasih Allah, orang ejek kekasih kita, orang ejek orang yang kita cinta, orang yang kita sayang, iaitu Rasulullah SAW. Sama juga kan, mak ayah kita sayang kan, orang ejek mak ayah kita marah tak? Sepatutnya lebih lagi. Kerana apa? Kerana Rasulullah sebut orang yang beriman dia mesti cinta Rasul. Cinta Rasulullah ni lebih daripada dia cinta kepada mak ayah dia, lebih daripada dia cinta anak-anak dia, lebih daripada cinta dia kepada benda lain. Rasulullah, lepas cinta kepada Allah, mestilah cinta kepada Rasulullah. Lepas tu baru kita cinta kepada mak ayah kita. Jadi bila orang hina, orang ejek kepada Rasulullah, kita mesti ada perasaan marah dan benci. Jadi itu menandakan kita sedang mempunyai iman yang baik. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Sebab tu kita perlu belajar, perlu mendalami ilmu agama sebaik mungkin, supaya setiap tindakan yang kita buat, kita tahu baik dan buruknya, kan? Jadi hari ini kita tahu, ejek, mempersendakan kepada Rasulullah adalah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah sebut balasan kepada Abu Lahab. Abu Lahab ni antara orang pembesar Mekah, orang yang kaya, kan? Jadi Allah janjikan balasan yang dahsyat kepada mereka yang menghina Rasulullah. Maksudnya menghina Rasulullah, maksudnya menghina agama Allah, menghina agama Islam. Menghina Rasulullah sama juga macam menghina Allah, kerana Allah yang melantik, Allah yang menurunkan Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi surah Al-Masad ni kita boleh jadikan pengajaran dalam hidup kita, supaya kita lebih berhati-hati. Sebab tu kita belajar tentang sirah, supaya kita kenal Rasulullah. Kita belajar tentang hadis-hadis Rasulullah, supaya kita lebih dekat kepada Rasulullah, kan? Kita cinta kepada Rasulullah. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita tengok pada muka surat 10. Okey. Kita tengok pada muka 10. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta maaf ada cahaya kan, ada cahaya matahari masuk kat tingkap tu, kan? Okey kan. Yang penting dengar suara mukallaf kan, insya-Allah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan usaha dakwahnya di pasar dan Kaabah. Baginda juga berdakwah kepada kabilah-kabilah yang datang pada musim haji. Baginda menjadikan
rumah Al-Aqam bin Abi Arqam sebagai tempat untuk mengajar Islam. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, bila Rasulullah telah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terbuka, secara terang-terangan, bukan sekadar yang pertama Rasulullah buat adalah kumpulkan penduduk Mekah di Bukit Sofa, kan, peristiwa tadi. Dan selepas itu Rasulullah berdakwah di pasar, Rasulullah berdakwah di Kaabah, Rasulullah berdakwah kepada di Mekah ni. Sebenarnya kenapa orang-orang, kita belajar dulu kan, pernah belajar, kenapa orang-orang kafir takut sangat kepada ajaran Rasulullah? Sebab dia takut Rasulullah ni akan mengambil sumber pendapatan mereka. Kerana apa? Ramai orang daripada luar negara datang ke Mekah ni, dia panggil umrah, dia panggil ziarah. Dia datang, dia sembah patung-patung berhala kat situ, dan dia bagi harta, bagi duit. Itu memang menyebabkan orang-orang penduduk Mekah tu kaya. Mereka buat patung, mereka anggap sebagai Tuhan, orang datang, orang bagi duit. Orang masuk ke Mekah kena bayar duit. Jadi itu mereka jadi kaya. Jadi orang-orang Mekah ni takut bila Rasulullah menyampaikan ajaran Islam yang sebenar, orang dah tak sembah kepada patung berhala. Jadi mereka dah tak ada duit, orang nak bagi duit dah, kan? Ni orang, dan ramai orang daripada luar negara datang ke Mekah untuk menyembah berhala. Jadi sewaktu mereka datang itulah Rasulullah berdakwah kepada mereka. Rasulullah kata apa? Jangan sembah berhala. Berhala ini bukan Tuhan. Sembahlah pada Allah yang satu. Kita pun sama, kan? Kita sembah, kita sembahyang, kita sembah kepada Allah yang satu. Walaupun kita tak nampak, kerana Allah itu tidak bertempat. Kita tak boleh tengok Allah secara direct. Tapi kita kena yakin dan percaya bahawa Allah itu sentiasa ada, sentiasa melihat dan mendengar apa yang kita lakukan. Bila kita nak tengok Allah? Bila kita masuk ke dalam syurga nanti. Nikmat paling besar, nikmat paling seronok, paling hebat sekali kat dalam syurga, bukan makan, bukan main, bukan ada harta banyak, bukan. Itu pun nikmat, memang dah nikmat dah, kan? Antara nikmat dalam syurga, kita dapat makan, ada buah-buahan, ada buah-buahan, kan? Punya seronok kita makan. Kita masuk, ada kebun buah-buahan, kita pun petik makan. Kita makan, oh sedap lah, kan? Sedap sangat ni. Lepas tu kita jalan lagi, kita jumpa lagi buah, kita ambil makan. Oh, tadi dah sedap, ni lagi sedap. Maknanya macam tu nikmat di syurga. Bila kita makan, makin sedap, makin sedap, makin sedap, kan? Kalau kita makan kat dunia ni, kita makan sedap, sedap, tapi bila kita perut kita dah kenyang, sedap lagi tak nak makan. Bagilah benda yang paling kita suka, benda yang favourite kita pun, kalau perut kita dah kenyang, dah kembung, penuh makanan dalam perut kita, nak makan lagi tak? Tak nak dah. Tapi di syurga kita makan, disebutkan orang yang masuk syurga dia makan buah. Kau makan, sedapnya, di jalan dia makan lagi, makan, jumpa lagi, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap, lagi sedap. Lepas tu ada orang, ada makhluk Allah yang cuit dia. Cuit. Manusia, cuba tengok di bahagian belakang kamu. Dia pun tengok belakang dia. Tengok belakang dia, Masya Allah, tinggi macam gunung. Biji ataupun sisa makanan dia makan tadi, dia tak sedar rupanya dia dah makan terlalu banyak. Sebab apa? Sebab terlalu sedap. Masya Allah. Mudah-mudahan kita pun dapat rasa nikmat dalam syurga macam tu, kan? Kita makan, kita tak sedar rupanya kita dah makan banyak, setinggi gunung kita makan. Sebab apa? Sebab terlalu sedap. Kat syurga itu nikmat dia. Kita tak akan rasa kenyang, kita tak akan tidur, kita akan hidup sebebas-bebasnya. Kita akan hidup dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Makan tu dah sedap. Dan ada satu lagi nikmat yang paling sedap dalam syurga adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang paling sedap. Okey. Baik, insya-Allah nanti bab-bab syurga nanti kamu akan jumpa lagi, kan? Bahagian subjek akidah dan sebagainya. Baik, anak-anak dirahmati Allah sekalian. Kita tengok dialog kat bawah tu. Dakwah bukan sahaja berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malah ia berterusan hingga kini, kan?
Betul tu Siti. Pada masa kini kita boleh berdakwah melalui pelbagai cara. Kan? Kita tengok bawah tu. Antaranya melalui internet, telefon bimbit dan pergaulan harian di sekolah. Kan? Dakwah ni dimulakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita, sebab tu kita ni Allah sebut sebagai khalifah. Khalifah ni tugas kita adalah menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan manusia lain daripada api neraka ataupun daripada kemurkaan Allah, daripada Allah marah. Jadi nak tidak, kita sebagai manusia paling-paling kurang mesti kita juga mesti melakukan kerja-kerja dakwah. Ini sebagai macam mu'alim kan, menyampaikan ilmu, berkongsi ilmu dengan kamu pun adalah salah satu daripada dakwah. Orang-orang ada Facebook kan, dia share di Facebook. Ada ilmu, ada ustazah ceramah, ada tulisan-tulisan yang baik, share, kongsi. Itu pun adalah kerja-kerja dakwah. Ada orang dia pandai menulis buku tentang ilmu-ilmu yang baik. Dia bagi orang secara percuma ataupun dia jual dengan harga yang murah pun satu dakwah. Dan satu lagi dakwah yang kadang-kadang kita terlupa adalah dakwah dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Rasulullah berdakwah dulu, antara faktor ramai orang yang memeluk agama Islam adalah sebab melihat akhlak Rasulullah. Rasulullah ni seorang yang mempunyai akhlak yang baik. Cakapnya lemah lembut, sopan santun, hormat kepada semua orang, tidak pernah mengejek orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah bercakap bohong. Itu akhlak, sehingga ramai orang kafir memeluk Islam disebabkan tertarik dengan akhlak Rasulullah. Kita pun sama, kita boleh tiru, buat macam Rasulullah buat. Macam mana kita pastikan diri kita dihiasi dengan akhlak yang baik. Bila kita akhlak yang baik, ada orang-orang di sekeliling kita akan tengok dan dia akan ikut. Kan? Kalau kita baik, kita nak makan je kita akan baca doa, kita akan duduk. Kan? Mak ayah kita tengok, mungkin mak ayah kita kadang-kadang ataupun adik-beradik kita lain kadang-kadang tak baca doa, kan? Makan atau minum sambil berdiri, sambil jalan. Kita buat benda kita belajar ni, buat benda yang baik, orang tengok dan orang ikut, kita akan dapat pahala. Itu juga adalah satu dakwah. Kan? Tak mesti dakwah ni kita ajarkan jom, kan? Adik kita tak semayang, kita paksa dia semayang. Tak semestinya macam tu. Dan dakwah ni sangat luas. Kita ada akhlak yang baik, jadi contoh kepada orang pun, itu adalah satu dakwah. Kan? Dengar je azan, kita pergi ambil wuduk, kita ajak orang semayang. Itu satu dakwah. Orang tak nak ikut, tak ada masalah. Yang penting kita dah buat kerja dakwah itu, Allah dah akan ganjarkan kita dengan ganjaran yang sangat banyak. Anak-anak dirahmati Allah sekalian. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini adalah berkaitan dakwah. Secara kesimpulannya, Rasulullah berdakwah dengan dua cara, kan? Yang pertama, cara apa? Dakwah secara sulit, secara rahsia. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan, secara terbuka. Jadi kena bezakan. Secara sulit dengan orang-orang terdekat yang Rasulullah kenal, keluarga Rasulullah. Secara terbuka dengan orang ramai, orang yang Rasulullah tak kenal, lagi ramailah secara terbuka. Jadi anak-anak dirahmati Allah sekalian, kena faham dakwah ni, walaupun dakwah ni nampak mudah, sebenarnya banyak cabaran. Nanti kita akan tengok cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah dalam menyampaikan ilmu dakwah. Baik anak-anak dirahmati Allah sekalian, kelas kita pada hari ini adalah pada pukul 11 hingga pukul 1, kan? Okey, 11 hingga pukul 1. Jadi kalau muallim akan tunggu kamu daripada sekarang lah sampai pukul 1. Jadi kalau ada apa-apa permasalahan yang kamu tak faham tentang apa yang muallim ajar hari ini, boleh komen di Facebook tu, tanya. Jadi muallim akan balas, muallim akan tunggu. Muallim akan balas apa yang kamu tak faham. Dan sehingga pukul 1 ni adalah
waktu untuk kamu mengulang kaji mata pelajaran sirah. Jadi dengan cara bagaimana Muallim akan bagi kamu kerja. Okey. Okey, semua tengok buku aktiviti. Buku aktiviti. Okey, ni pertama kali kan Muallim nak bagi kerja. Dah 2 minggu dah Muallim tak pernah bagi kerja. Jadi minggu ni kita akan ada buat latihan. Apa yang kita belajar daripada unit 1, peristiwa di Gua Hira, unit 2 bertemu Warqah bin Naufal, unit 3 dakwah Rasulullah. Kita akan buat latihan. Okey. Okey, latihan kamu bermula pada muka surat 2 buku latihan aktiviti. Buku aktiviti mula muka surat 2, 3, 4, 5. Okey, 6 tu nota, surat 7, muka surat 8 dan muka surat 9. Okey. Sampai muka surat 9. Kamu boleh buat terus. Kamu dah belajar kan? Buat terus. Apa-apa yang kamu tak faham, apa yang antum tak faham, terus tanya Muallim di bahagian komen. Tanya di bahagian komen. Muallim tunggu sampai pukul 1 petang. Okey, video ni Muallim upload pada pukul 11. Jadi Muallim akan tunggu kamu sampai pukul 1 petang. Kalau ada masalah boleh komen. Kalau Muallim terang kamu tak faham, Muallim boleh video call kamu melalui Facebook tu. InsyaAllah kalau perlu. Okey. Jadi terus jangan tangguh-tangguh. Ada masa lagi ni sampai pukul 1. Terus buat latihan daripada muka surat 2 sampai muka surat 9. Apa-apa tak faham terus tanya. Okey. Dan satu lagi jangan lupa pastikan antum tulis nama di bahagian komen. Dah tengok video, okey, nama apa? Tulis nama. Hafif ke, Rizki ke, Haris ke, Aiman ke, Abu ke, Ali ke, Ayu ke, kan? Dayana ke, Zulaika ke, Sofwa ke, Safia ke, Zarin ke, ramai lagi lah kan. Nak sebut kan. Semua sekali lah, Muallim ingat, jangan risau. Semua sekali Muallim ingat nama. Okey? Tulis nama kat bawah. Dan terus buat latihan. Terus buat latihan pada buku aktiviti, pada buku surat 2 hingga 9. Kalau ada apa-apa yang tak faham, terus komen. Terus tanya Muallim. Muka surat 8, soalan nombor 3 tu kurang faham. Okey. Jadi Muallim balas komen tu. Okey? Okey, jadi Muallim rasa cukup sekadar itu untuk minggu ini. Minta maaf kalau ada segala kekurangan. Terima kasih kerana menonton. Muallim doakan antum semua dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa tolong doakan Muallim sekali. Dan mudah-mudahan apa yang Muallim kongsi pada hari ini, kita sama-sama dapat manfaat dan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja buat minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.